ustaz-ustaz kita, tutup guru kita yang duk ajak kita tuan-tuan siang dan malam, ya, duk ajak alih bata ABC kepada sampai kita ni jadi orang manusia juga kita kena doakan mereka tuan-tuan, ya. Al ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para anbiya dan sekalian. Ulama kata laula ulama lasaran nas kalbahain. Ulama kata laula ulama, kalau sekiranya tidak ada guru ulama, tidak ada orang yang ajar ilmu kepada kita, lasaran nas, nescaya jadilah manusia kalbahain. Seperti apa? Seperti binatang ternakan tuan. Binatang ternakan dia tak sama macam binatang hutan tu. Binatang dalam hutan dia hidup berdikari, makan sendiri, makan bagi cari makan sendiri, makan sendiri. Binatang ternakan ni dia kena burung, kalau ada makan, makanlah dia. Kalau dia tak makan, tak makanlah dia. Ulama kata laula ulama, kalau tidak ada ulama, lasar nas, maka jadilah kita kalbahain, binatang ternakan tuan. Maka kita kena juga doakan kepada guru kita, diampunkan dosa-dosa dia, besar pahala orang yang bergelar guru, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. No? Berilah hamba ilmu berguna. Allahu akbar. Untuk pelita di dalam jiwa, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh pada semata tata sekalian dengan ilmu yang diajarkan oleh ibu ayah kita, dan ilmu yang diajarkan oleh guru kita tuan-tuan. Dia jadi pelita, dia jadi satu penyuluh dalam jiwa kita, ya. Penyuluh menyelamatkan kita, dapat beza bainal haqq wal batil, dapat membezakan mana betul, mana tak betul, mana yang benar, mana yang batil. Adanya ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kuat iman dalam dada kita. Orang berilmu ni, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, Allah kata hanya saja yakhsyallah, orang yang takut kepada Allah, siapa dia? Min ibadihi, daripada hamba, iaitu hamba Allah, al ulama, orang yang berilmu. Maka kata dengan ilmu yang banyak, insya-Allah kita akan mari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk hanya patuh kepada Allah semata-mata tuan-tuan. Nah, baik. Makanya istighfar ni kena ada setiap dalam diri kita. Kalau kita nak jaga hubungan kita dengan Allah, banyakkah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu ketika ada seorang pemuda, dia mari jumpa Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri ni tak tahu kenal kan? Tak pernah dengar Hasan Basri, asalnya Basrah di Iraq. Baik. Jadi pemuda ni mari tanya dia, "Wahai tuan Imam, pasal apa lah dia kata hari ni tak hujan?" Dia tanya, "Wahai tuan Imam, pasal apa lama Allah tak turunkan hujan pada kita, wahai tuan Imam?" Imam Hasan Basri dia dengar soalan pemuda ni, dia kata apa? Dia kata, "Kamu kena banyak istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Kawan tu balik. Tak lama lepas tu mari lagi seorang pemuda, orang lelaki lagi mari tanya tuan Al-Imam, "Tuhai tuan Imam," dia kata, "Wahai tuan Imam Hasan Basri, pasal apa saya ni hidup lama dah. Saya ni hidup lama dah, tapi dalam hidup saya Allah tak pernah beri kaya pada saya. Allah tak pernah beri bahagia kepada saya. Kira saya ni susah hidup. Saya ni kira apa ke dana hari-hari, susah hidup. Allahu akbar. Pasal apa no? Masalah apa ni?" Maka Al-Imam Hasan Basri kata, "Kamu juga kena banyak istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala." Balik kawan tu. Tak lama lepas tu mari lagi dua sepasang suami isteri. Suami isteri tanya, "Wahai tuan Imam, kami dua orang ni lama dah berumah tangga. Lama dah berumah tangga, bersuami isteri, ada suami, lama dah hidup. Tetapi kenapa no? Allah masih lagi belum mengurniakan cahaya mata kepada kami. Allah masih lagi belum mengurniakan anak kepada kami, anak pinak kepada kami." Isteri dia tak mengandung, tak beranak. Cuma suami dia mungkin mengandung, tak beranak-beranak. Kata faham lah. Abang Roy punya mengandung tak beranak. Mungkinlah no. Isteri dia tak mengandung, tak beranak. Suami dia mengandung tapi tak beranak. Maka kata Al-Imam, kamu juga berdua kena banyak istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baliklah kawan tu. Marilah siapa apa mengaruh masalah kepada Al-Imam Hasan Basri.
Maka dia kata, banyakkan kamu istighfar kepada Allah. Marilah hamba masalah apa pun, banyakkan kamu istighfar kepada Allah. Banyakkan kamu istighfar kepada Allah. Sampai ke satu tahap, sampai ke satu ketika, sampai di satu level, orang dah cepuh nak dia ni. Apa ni tu imam ni? Orang main ada masalah, istighfar. Istighfar. Tu ya tahu. Tu je hamba. Kita biasa kita pergi jumpa alim, kita nak apa? Nak ayat tawak. Ya. Nak puih, sebut nama puih lagi. Ataupun nak suruh dia buat solat hajat kat kita. Ataupun nak suruh dia bagi doa kita. Al-Imam Hasan Al-Basri, marilah siapa pun mengadu masalah, dia kata, kamu kena banyakkan istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni rahsia dia. Kita pun nak jadi tok bomo pun senang. Orang mari tu sakit perut lah ustaz, istighfar. Balik. Jangan lupa pengerahnya. Mari masalah, ustaz ni anak ni degil lah ustaz. Istighfar. Dah tabung ni lupa nak. Nak jadi tok bomo. Imam Hasan Basri, marilah siapa pun, dia akan katakan kamu kena banyakkan istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai satu tahap orang dah cemuh kat dia, dia pun nak balas balik, nak tutup kes. Dia kata, hampa dia kata kat aku no. Dia buat gitu lah. Dia kata gitu lah. Baik, cuba kamu buka balik ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Ya. Surah Nuh tuan-tuan cerita tentang Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, Allah izinkan dia hidup 950 tahun. Walaupun tak sampai 100, umat dia ikut Nabi Nuh AS. 950 tahun hidup, siang, malam, pagi, petang, kerja dia dakwah, kerja dia ajak kaum dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amanah Nabi Nuh AS. Sampai Allah perintahkan dia buat kapal, sampai dia dikata macam-macam, gila, macam orang gila. Siapa umat dia kata gila, siapa? Buat kapal atas bukit, bengong. Kalau kita yang bengong lah, tetapi bengong bukan sebarang bengong, itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya, Nabi Nuh AS 950 tahun. Tapi padanlah umur Nabi Nuh AS 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Betul tak? Ya? Jadi yang lebih itu anugerah ekstra daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama mengatakan bahawa walaupun umur Nabi Nuh AS 950 tahun, tetapi tuan-tuan, ada yang berpendapat bahawa dia baligh agak umur berapa? Baligh. Bukan banyak, baligh. Cuma kita di bahasa kita baligh. Baligh umur berapa tuan? 120 tahun. Tuan-tuan, kita 120 tahun, batu nisan pada bercabut habis. Batu nisan dah bercabut pasal naik projek buat umur. Nabi Nuh AS. Baik. Walaupun umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 70 tahun, tapi ada umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan yang bawa pahalanya ribuan tahun kepada Allah. Pahala ibadah ribuan tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Walaupun tak capai umur 1000 tahun, tetapi bawa bekal tu pahalanya setelah dikira oleh Allah ribuan tahun. Tak ribu apa tuan-tuan? Lailatul Qadri khairun min alf syahrin. Tak? Satu malam Lailatul Qadar khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. 84 tahun 3 bulan. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau istiqomah kita hidup, kita umur kita 60 tahun, tak boleh 10 kali Lailatul Qadar. Kalau 10 kali Lailatul Qadar kali 10 tuan-tuan, hampir 900 tahun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya package kepada siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam ayat itu tersebut Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh AS sentiasa seru umat dia. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan kepada mereka, aku katakan kepada kamu semua, aku seru kepada kamu semua, istighfarlah, minta ampun dengan Tuhan hamba. Minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Nuh dia isteri dia tak mau ikut dia.
anak dia tak mau ikut dia tuan-tuan. No? Itu cabaran sebagai Nabi seorang Rasul. Tapi Nabi Nuh sentiasa habaq kepada kaum dia, minta ampun dengan Allah, minta ampun kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah ni Maha Pengampun. Hampa buatlah dosa apa sekalipun setinggi gunung, walaupun setinggi tumpukan pasir ataupun sebanyak-banyak buih di lautan sekalipun, dengan kamu bertaubat, kamu istighfar kamu kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa kamu. Yang pertama, istighfar itu adalah untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah lagi tuan-tuan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan berkat kamu istighfar kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan daripada langit ke atas kamu ayat yang mencurah-curah. Maka terjawab soalan permuda pertama, pasal apa tuan Syekh? Pasal apa tuan Imam Allah tak turun hujan? Hang kena istighfar. Kamu kena istighfar kepada Allah banyak-banyak. Dengan kamu istighfar kepada Allah, Allah akan kirimkan daripada langit ke atas kamu midrar, air hujan yang mencurah-curah. Itu yang pertama. Bukan hanya air hujan, ya. Wa yumdidukum bi amwalin, dengan berkat kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu kamu, tambahkan bagi kamu bi amwalin, dengan harta benda. Terjawab soalan budak yang kedua, dia pasal apa dia ni papa perdana tak pernah kaya-kaya ni? Rupa-rupanya dia kurang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hujan Allah beri kepada kita, bukan hanya harta yang melimpah ruah Allah berikan kepada kita, Allah tambah lagi wabanin, dan juga anak pinak, zuriat keturunan kita. Terjawab soalan suami isteri dia pasal apa dia tak mengandung, tak beranak, suami dia hanya mengandung tak beranak. Istighfar kepada Allah, insya-Allah